Rentasan berita edisi 1155, saya Zawaz Yusof, antara paparan utama. Berapa ramai lagi katak politik melompat sebelum Julai? Husam tuntut ketelusan kecurian balak Nenggiri. UMNO kini kepanasan kucalana pemimpin buka pekong mereka sendiri. Bolehkah negara kembalikan demokrasi di Malaysia? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kenapa adegan wakil rakyat menjadi katak politik semakin ligat sejak akhir-akhir ini? Mungkinkah ada kaitan dengan persidangan Dewan Rakyat pada Julai ini yang akan membahaskan rang undang-undang anti lompat parti politik? Kali ini Bersatu yang dahulu begitu angkuh menerima ramai katak politik dari UMNO dan Keadilan sehingga Presidennya Tan Sri Mahathir Mak Yassin berjaya menjadi Perdana Menteri kini dihurung sindrom yang sama. Semakin hari, semakin berkurang ahli parlimennya. Sebelum ini, ahli parlimen Ampang, Datuk Zuraida Kamarudin keluar bersatu. Kini ahli parlimen Lahad Datu, Datuk Muhammadin Ketapi mengumumkan keluar bersatu yang beliau sertai pada 6 bulan lalu. Menurutnya, tindakan tersebut diambil kerana beliau tidak diberi peranan di dalam parti berkenaan. Muhammadin berkata beliau tidak bimbang digelar katak berikutan tindakannya yang kerap keluar parti. Saya keluar warisan dan selepas itu saya masuk bersatu. Lepas 6 bulan saya keluar bersatu lagi. Banyak yang panggil katak lompat sana sini. Tapi rakyat tidak faham. Bayangkan apa jadi duduk saja dalam parti selama 6 bulan bukannya bertelur. Saya tidak bimbang pandangan orang ramai. Siapa panggil katak? Kataklah. Panggil monyet? Monyetlah. Kalau katak tiada pelajaran itu namanya di bawah tempurung. Tapi kalau ada pelajaran dia lompat di atas tempurung untuk rakyat, tegasnya. Beliau kini menjadi wakil rakyat bebas yang mesra kerajaan. Maknanya mesra UMNO, Barisan Nasional yang mesra Perikatan Nasional kerana sama-sama berada dalam kerajaan. Kelakar. Memang kelakar. Keluar bersatu yang kini menjadi sebahagian daripada kerajaan tetapi masih mahu mengekalkan kerusinya di bahagian kerajaan dalam Dewan Rakyat. Tidak ada bezanya langkah beliau dengan Zuraida maupun ahli parlimen Julau Larry Ng Wee Sien. Mereka sekadar berani meninggalkan sebuah parti yang berada dalam kerajaan tetapi tidak sanggup melawan parti yang di dalam kerajaan. Maknanya apa? Maknanya mereka masih menerima kebejatan yang menyelubungi kerajaan sekarang. Kegagalan menguruskan isu peningkatan kos sara hidup rakyat termasuk gerombolan yang digelarkan sebagai kluster mahkamah yang kini menguasai UMNO. Inikah kualiti pemimpin yang ingin dijadikan contoh kepada anak-anak muda? Sungguh memalukan. Kata ahli Parlimen Sepang Muhammad Hanifah Maidin, kerajaan sekarang cacar marbak. Kerajaan yang tidak boleh menyelesaikan banyak masalah. Mereka mahu menjadi kerajaan rakyat nombor 2. Yang sekarang, sebenarnya memang kerajaan yang sekarang ini, bagi saya, kerajaan cacar marbak lah. Kerajaan yang memang tak boleh nak selesaikan banyak masalah. Sebab masing-masing, saya rasa punca je sebab masing-masing memikirkan macam mana mereka nak terus di kerajaan. Rakyat nombor 2. Menteri dilantik bukan berdasarkan merit atau berkemampuan tetapi kerana hendak mendapatkan sokongan. Dan berkata demikian dalam program Bicara Semasa siri 55 di manakah pemisah antara institusi kehakiman dan politik pada 27 Jun lalu. Di Amerika tak terfikir pun akan jadi macam langkah syaratan ni untuk pintu belakang tak ada, kan? Tebuk atap tak ada. Tapi Amerika senang sebab tak ada pas sana. Apapun yang pasti tidak ada negara barat yang mempunyai saiz kabinet yang besar kerana mahu mendapatkan sokongan untuk Perdana Menteri seperti yang berlaku di Malaysia. Justru, selagi kita berdiam diri terhadap tindakan wakil rakyat yang mencari rezeki menerusi politik sambil memperbodohkan rakyat, selagi itulah kita akan terus menanggung sara hidup katak politik.
Pengerusi SAFE Kelantan, Datuk Husam Musa berkata beliau bertanggungjawab di atas dakwaan dan pertanyaannya berkaitan kes kecurian balak di Kompartmen 25, termasuk dua rencana yang ditulisnya berhubung Hutan Simpan Kekal HSK Nenggiri. Beliau menyifatkan tindakan saman oleh Muhammad Hafiz Muhammad Rasdin menerusi Tetuan Syazwan Hasim dan Azil Iskandar pada petang 26 Jun 2022 yang lalu sebagai pramatang. Saya telah mengarahkan peguam saya memfailkan permohonan untuk mengenepikan saman ini kerana ia merupakan penyalahgunaan proses mahkamah dan cubaan untuk menghalang terdedahnya kegiatan yang menyalahi undang-undang pihak yang masih belum ditentukan terlibat dalam kes kecurian balak di Kompartmen 25 HSK Nenggiri. Tindakan saman ini adalah pramatang memandangkan siasatan oleh Jabatan Perhutanan dan SPRM ke atas isu tebangan balak secara haram di Kompartmen 25 dan 26 HSK Nenggiri bersebelahan dengan kawasan kerja plaintif adalah belum lagi konklusif, katanya dalam satu kenyataan di Facebooknya 27 Jun lalu. Menurut Husam, saman tersebut merupakan satu gangguan terhadap tugas-tugas beliau sebagai pemimpin masyarakat dalam usahanya menjaga kepentingan rakyat dan negeri Kelantan dan memastikan semua pihak yang terlibat dibawa ke muka pengadilan. Saman ini boleh disifatkan menggantung diri sendiri oleh plaintif dan boleh menjadi pisau dua mata. Saya tegaskan, sepanjang tulisan saya yang dirujuk dalam saman berkenaan sama sekali tidak bersifat fitnah ke atas plaintif. Sehingga ini tiada sebarang kenyataan penafian oleh kerajaan negeri atau agensinya mengenai pemberian kontrak pembalakan, pelembungan dan pemaju bandar perabot di mana plaintif mempunyai kepentingan atau mendapat manfaat, ujarnya. Husam yang juga bendahari Pakatan Harapan Kelantan mengingatkan bahawa adalah menjadi amalan dalam sistem demokrasi berparlimen atau Dewan Undangan Negeri untuk pihak-pihak yang berkaitan dengan tanggungjawab awam memberikan maklum balas atas pertanyaan, kritikan dan urusan yang berkaitan dengan kepentingan awam. Maklum balas terhadap sesuatu isu yang dibangkitkan membolehkan urusan kepentingan awam tidak diabai, diselewengkan atau tidak menepati kepentingan awam secara umum. Dengan itu juga pertikaian awam dapat dielakkan, tegasnya. Pada hari yang sama, Husam menulis surat kepada Timbalan Pendakwa Raya Negeri Kelantan DPP, Pendakwa Raya Jabatan Perhutanan Negeri Semenanjung Malaysia dan Ketua Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia berhubung kemajuan siasatan kecurian balak di HSK Nenggiri. Dalam suratnya, Husam melahirkan keraguan terhadap keseluruhan proses siasatan yang dijalankan oleh Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan dan berharap kes tersebut dipantau secara harian oleh pihak DPP. Kami merasa amat was-was terhadap siasatan yang dijalankan kerana beberapa pendekatan siasatan yang dijalankan tidak menjurus kepada tangkapan orang yang disyaki. Rata-rata maklum kes tersebut telah berlaku di kawasan hutan di mana terdapat dua syarikat pembalakan yang aktif menjalankan kerja-kerja pembalakan. Lazimnya dalam sesuatu siasatan sekiranya pegawai penyiasat tidak menemui atau dapat menangkap orang yang disyaki ketika jenayah dilakukan, maka pihak yang berhampiran dengan tempat kejadian akan ditangkap sebagaimana peruntukan di bawah KAJ Seksyen 117 untuk membantu siasatan. Namun perkara ini tidak dilakukan oleh pegawai penyiasat JPNK dakwa Husam. Menurut beliau, sepatutnya kontraktor pembalakan yang ada berhampiran dengan tempat kejadian ditangkap dan direman bagi membantu siasatan secara lebih profesional dan menyeluruh. Beliau juga mendakwa tidak ada tindakan diambil terhadap ranger hutan dan pengawas hutan yang ditugaskan di kawasan kejadian atas kemungkinan mereka bersubahat dengan pelaku kes. Kata Husam, dalam keadaan biasa sepatutnya mereka ditahan tugas supaya tidak mengganggu atau merosakkan proses siasatan. Selain daripada itu, ujar Husam, didapati pihak pegawai penyiasat masih gagal untuk mengeluarkan notis terhadap kayu-kayu yang disita untuk dituntut oleh mana-mana pihak. Padahal sekiranya tiada tuntutan dalam tempoh 14 hari, sepatutnya Jabatan Perhutanan memohon arahan magistrat untuk melupuskan barang-barang yang mudah reput, iaitu kayu balak, supaya kerugian terhadap barang kes dapat diminimumkan. Jelasnya, beliau menuntut perkembangan kemajuan siasatan berkenaan dimaklumkan kepada umum dengan secepat mungkin. Jom China melihat pertikaian Husam dengan pihak yang berkuasa dalam pengurusan hutan di Kelantan meluncur daripada sekadar persoalan kepada pertuduhan. Jika benar kecurian telah berlaku berdasarkan bukti penyitaan balak di Kompartmen 25, pihak yang berkuasa hendaklah menjalankan siasatan dengan telus. Memetik kata-kata Husam, tak kiralah jenayah itu dibuat oleh orang politik atau bukan, tetapi jenayah adalah satu perkara serius.
Selepas digugurkan sebagai Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO pada 21 Jun lalu, Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman mula menyerang Presiden parti itu, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Menurut beliau, Zahid tidak layak memimpin parti dan perlu mengundurkan diri secara terhormat. Beliau mendakwa segala keputusan mesyuarat MKT UMNO selama ini adalah kehendak sendirian Ahmad Zahid, bukannya 52 ahli badan tertinggi parti berkenaan. Ahli Parlimen Pasir Salak itu berkata Ahmad Zahid tidak berpuas hati dengan kedudukan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri kerana beliau tidak diberi ruang menggalas jawatan tersebut. Sebenarnya Zahid dah lama dianggap tidak layak memimpin UMNO. Lebih baik undurkan diri secara terhormat demi kepentingan parti. Ahmad Zahid sudah menjadi liability kepada UMNO. Tak boleh mengepalai UMNO dalam pilihan raya akan datang. Kita akan kalah. Tanyalah orang awam, orang profesional, katanya dalam satu sidang media semalam. Tajuddin menganggap Ahmad Zahid tidak berjuang untuk kepentingan UMNO. Sebaliknya beliau kembali menjadi Presiden Parti setelah berehat selama 6 bulan pada tahun 2019 dengan tujuan membolehkannya kembali berkuasa. Sementara itu, Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslam berkata Tajuddin digugurkan sebagai ahli MKT UMNO bagi memberi ruang dan peluang kepada beliau bertugas sepenuhnya sebagai Duta Besar Malaysia ke Indonesia yang baharu. Presiden boleh melantik Setiausaha Agung, Ketua Penerangan dan Bendahari serta 13 lantikan ahli MKT, tegas Ahmad di petik media. Bagaimanapun, jawapan Presiden UMNO itu berhubung punca Tajuddin digugurkan berbeza dengan pandangan Ahmad. Ahmad Zahid berkata sikap dan pendirian Tajuddin yang bercanggah dengan parti antara punca Ahli Parlimen Pasir Salak itu digugurkan. Kena tanya beliau sendiri, apa kenyataan yang beliau sudah buat? Apakah bahan ucapan beliau atau ceramah atau bahan yang sudah dinyatakan dalam mesyuarat tertutup? Ujar Ahmad Zahid. Selain itu, Tajuddin juga mendakwa pada tahun 2020 sekumpulan pemimpin kanan dan berpengaruh dalam UMNO dikatakan berkumpul untuk mencari kesepakatan mendesak Ahmad Zahid berundur secara baik. Katanya antara pemimpin yang hadir ialah Timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Muhammad Hassan dan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dan Naib Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Bagaimanapun, katanya usaha berkenaan gagal selepas Muhammad membelot daripada ketetapan yang dipersetujui. Menurut Tajuddin, pertemuan berkenaan berlangsung di rumahnya pada Mei 2020 yang diketuai oleh Muhammad dan juga Najib. Kalau saya tak silap, ada 130 bahagian yang setuju. Di Perak, 18 ketua bahagian setuju. Katanya yang turut menunjukkan gambar pertemuan di kediamannya. Pengguguran Tajuddin dan kenyataan tidak senada antara Presiden UMNO dan Setiausaha Agung parti itu menunjukkan bahawa UMNO sekarang ini sedang kucalana. Pendedahan bekas pengarah pilihan raya UMNO itu jelas menunjukkan beliau tidak puas hati setelah digugurkan daripada menjadi ahli MKT. Justru benarlah spekulasi yang bertiup kencang sebelum ini bahawa pelantikan Tajuddin sebagai Duta Malaysia di Indonesia bukan kerana kelayakannya dalam ilmu diplomasi antarabangsa, tetapi hanya untuk menjauhkannya daripada UMNO atau lebih tepat daripada Ahmad Zahid. Mulut tempayan boleh ditutup tetapi bukan mulut manusia. Lebih-lebih lagi mulut Tajuddin yang seringkali dilihat tidak diplomatik tak kala berhujah. Carilah sendiri dalam internet jika kalian tidak percaya maklumat di hujung jari anda. Sebuah kerajaan yang bertanggungjawab seharusnya memberi keutamaan kepada kebajikan rakyat, bukan terus alpa dengan ghanimah yang dinikmati menerusi jawatan yang tidak menyumbang apa-apa kepada pemulihan negara dan hak-hak insan dalam sistem demokrasi. Dalam hubungan ini, sebuah mekanisme hendaklah dilaksanakan dengan segera bagi membendung kenaikan kos sara hidup yang membebankan rakyat. Jawatan Kuasa Kos Sara Hidup Pakatan Harapan berpendapat penarikan subsidi merupakan satu tindakan separuh masa, tidak bertanggungjawab dan dilihat terburu-buru. Menurut mereka, tindakan tersebut bakal melebarkan jurang kemiskinan sedia ada dan menambah masalah sosial di kalangan rakyat.
Jawatan kuasa ini menggesa dan mendesak kerajaan memikirkan semula penarikan ini yang akan berkuat kuasa serta-merta pada 1 hari bulan Julai depan yang bakal menaikkan kadar inflasi harga barangan yang menyumbang kepada kenaikan kos sara hidup terutamanya rakyat dalam golongan B40. Kata mereka dalam satu kenyataan, jawatan kuasa yang dianggotai oleh 9 wakil-wakil parti dalam Pakatan Harapan itu menegaskan bahawa 5 keperluan pengguna hendaklah dikekalkan iaitu pertama, harga siling ayam dan telur ayam serta subsidi kepada penternak dan pengusaha. Kedua, subsidi minyak masak botol. Ketiga, subsidi gas masak silinder, tong gas. Keempat, penjualan RON 95 pada kadar RM2 seliter sebagaimana di zaman Kerajaan Pakatan Harapan dan yang kelima, tarif air dan juga elektrik. Di atas premis tersebut, Jawatan Kuasa Kos Sara Hidup PH mencadangkan 6 langkah bagi mengatasi kenaikan kos sara hidup secara mendadak iaitu pertama, penggunaan hasil cukai secara bersasar dan efisien bagi membantu rakyat. Pada bajet lalu, kerajaan telah memperkenalkan cukai makmur dan hasil mesti dikembalikan kepada rakyat. Kedua, menangguhkan projek-projek bersifat mega dan tidak menguntungkan rakyat dalam jangka pendek dan panjang umpamanya MRT3, ECRL, Bandar Malaysia atau TR Exchange dan lain-lain. Ketiga, mengkaji semula semua allowance CEO dan ahli-ahli lembaga syarikat berkaitan kerajaan GLC, GLIC dan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan. Manakala yang keempat, cabaran kepada kerajaan mengecilkan anggota kabinet semasa kerajaan dan menamatkan jawatan duta-duta khas luar negara seperti duta khas ke India, China, Amerika Syarikat dan Timur Tengah. Yang kelima pula, memotong allowance Perdana Menteri, Menteri-Menteri dan Timbalan Menteri dan dipulangkan kembali kepada rakyat. Dan akhirnya yang keenam, mengurangkan segala bentuk lawatan-lawatan ke luar negara dan membatalkan kos percutian Menteri-Menteri Kabinet pagi tahun ini. Dalam pada itu, jawatan kuasa tersebut turut mencadangkan kepada Majlis Presiden Pakatan Harapan dan rakyat untuk bersama-sama melancarkan protes besar-besaran di 222 kawasan parlimen seluruh negara di atas kegagalan kerajaan membendung kenaikan kos sara hidup rakyat dengan memulakan tindakan minima seperti flash mob. Apa yang dituntut oleh Jawatan Kuasa Kos Sara Hidup Pakatan Harapan bukanlah sesuatu yang melampau. Malah ia senada dengan pandangan bekas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tan Sri Rafidah Aziz yang mencadangkan supaya kerajaan memotong allowance dan gaji menteri sebanyak 20% serta-merta baru-baru ini. Ia juga seiring dengan kenyataan Majlis Presiden Pakatan Harapan pada 22 Jun lalu yang menuntut menteri-menteri yang bertanggungjawab dalam isu kos sara hidup meletak jawatan jika gagal menangani isu berkenaan. Berjalan ke sana ke sini dengan pakaian berjenama mewah bernilai ribuan ringgit sehelai tidak membantu walau sedikit pun dalam memulihkan negara maupun mengembalikan suasana kehidupan demokrasi di negara ini. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zafaz Yusof. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.